Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 5AB ingin meleraikan tanda tanya tentang topik pengurusan harta anak yatim bab 2 ayat hukum. Soalan subjektif. Soalan 1. Nyatakan dua golongan yang dimaksudkan dengan as-sufaha. Dua golongan yang dimaksudkan dengan as-sufaha ialah orang kurang upaya dan juga perempuan yang tidak pandai dalam menguruskan harta. Soalan 2. Jelaskan cara ulama mengistinbatkan hukum menguruskan harta anak yatim. Ulama mengistinbatkan hukum menguruskan harta anak yatim berdasarkan lafaz wala tu'tu, iaitu fi'il mudhari' yang didahului la an-nahiyah yang menunjukkan larangan pasti. Setiap larangan pasti membawa hukum haram. Oleh itu, haram untuk menyerahkan harta anak yatim sehingga dipastikan kecerdikan mereka dalam menguruskan harta. Soalan 3. Terangkan dua contoh cara menguji kemampuan anak yatim sebelum menyerahkan harta kepada mereka. Salah satu caranya ialah dengan memberi modal perniagaan untuk melihat kecerdikan mereka dalam mengendalikan perniagaan. Seterusnya, memberikan mereka wang perbelanjaan untuk melihat kebolehan mereka menguruskan harta dalam seharian. Soalan 4. Rayuan tabung rumah anak yatim. Tidur berhimpitan dengan dua orang berkongsi satu katil sudah menjadi kebiasaan buat penghuni rumah kebajikan anak yatim dan miskin. Bukan tidak mahu menyediakan tempat yang lebih selesa. Namun, dengan perbelanjaan mencecah RM25,000 sebulan, pihak pengurusan perlu menangguhkan seketika hajat berkenaan sementara waktu. Ketika ini, terdapat 33 orang anak yatim yang tinggal di situ, terdiri daripada 18 lelaki dan 15 perempuan berusia antara 13 hingga 17 tahun. Berdasarkan maklumat di atas, huraikan sumbangan yang boleh anda berikan kepada penghuni rumah tersebut atau mana-mana tempat sepertinya. Sumbangan yang boleh saya hulurkan kepada penghuni rumah tersebut atau mana-mana tempat sepertinya adalah: yang pertama, sumbangan katil. Berdasarkan maklumat di atas, penghuni rumah anak yatim tidur secara berhimpitan. Seterusnya, saya boleh memberi makanan setiap bulan kepada rumah anak yatim bagi meringankan kos perbelanjaan setiap bulan. Akhir sekali, saya juga sedia maklum berdasarkan pernyataan di atas bahawa keluasan tempat tinggal rumah anak yatim itu kurang selesa. Oleh itu, saya juga boleh memberi tempat penginapan yang baru bagi menjamin keselesaan mereka. Soalan 5. Pengurusan harta yang baik dapat merapatkan hubungan silaturahim antara anak yatim dan penjaganya. Terangkan dua hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Pengurusan harta yang baik dapat merapatkan hubungan silaturahim antara anak yatim dan penjaganya, kerana penjaga tersebut akan mendapat kepercayaan anak yatim disebabkan oleh kejujuran dan bertanggungjawab dalam menjalankan amanah. Selain itu, pengurusan harta yang baik juga dapat mengelakkan daripada berlakunya pergaduhan dan permusuhan yang boleh menyebabkan pecah belah dalam keluarga dan masyarakat, serta memberikan kegembiraan kepada anak yatim supaya mereka dapat merasai kehidupan berkeluarga seperti mana orang lain. Soalan yang ke-6. Menyatakan hukum dan alasan bagi masalah berikut. Situasi 1. Soalan, Encik Yusof merupakan saudagar yang kaya. Beliau telah menggunakan harta anak yatim untuk kegunaan dirinya. Jawapan, hukumnya adalah haram kerana Islam melarang penjaga yang kaya mengambil atau menggunakan harta anak yatim. Situasi yang kedua, soalan, Encik Zaid menyerahkan harta anak yatim yang diuruskannya kepada anak yatim itu tanpa saksi.
Jawapan, hukumnya tidak sah kerana mengadakan saksi ketika penyerahan harta anak yatim adalah wajib. Soalan yang ketujuh. Pengabaian terhadap pengurusan harta anak yatim adalah satu fenomena biasa di dalam masyarakat hari ini, bahkan ramai pihak yang mengambil kesempatan terhadap harta mereka. Cadangkan 3 langkah terbaik bagi memastikan harta anak yatim tidak disalahgunakan oleh individu tertentu. Yang pertama, penjaga perlulah membuka satu akaun khas untuk anak yatim supaya sumbangan yang disumbangkan oleh orang ramai tidak bercampur dengan harta penjaga. Yang kedua, jika diurus oleh perbadanan atau organisasi, akaun rasmi dan peribadi mereka hendaklah diaudit oleh pihak berkuasa untuk mengelakkan berlaku pecah amanah harta anak yatim. Yang ketiga, melantik beberapa orang untuk menjaga harta tersebut bagi mengelakkan sebarang penyelewengan dan penyalahgunaan harta. Sekian saja daripada kami kumpulan 6. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.